Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Hajirani. Dan saya Haryanti Jematusen. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik berkenan berangkat ke Majlis Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan. Penubuhan Pusat ASEAN bagi Perubahan Iklim membuka peluang untuk pertukaran pengetahuan, inisiatif pembinaan kapasiti dan penyelarasan dasar. Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1444 Hijrah 2023 Masihi diteruskan semalam di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Berangkat ke majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Ma'izzuddin Wad Daulah. 6 lagi peserta memperdengarkan bacaan masing-masing pada malam kedua. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi Musabakah serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi Musabakah. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Paduka Setia Raja Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Muhyiddin. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam kedua memperdengarkan bacaan daripada Awangku Adi Nazri bin Pangeran Haji Jofri. Seterusnya Dayangku Nurul Sakinah Adawiyah binti Pangeran Ainul Azhar. Juga memperdengarkan bacaan Awang Ashizal bin Zainal Abidin. Dayang Hajah Nur Faizah binti Haji Emran. Ini diikuti oleh Pangeran Haji Amirul Aiman bin Pangeran Haji Marjuki. Dan terakhir Dayangku Fauziah Nadirah binti Pangeran Haji Jofri. Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan mencapai kemuncaknya malam ini dengan pengumuman keputusan dan penyampaian hadiah kepada para pemenang. $250 jemaah haji negara Brunei Darussalam bagi penerbangan kedua selamat tiba di tanah air pada pukul 8.23 pagi tadi.
Mengalu-alukan ketibaan jemaah haji yang berhormat, Pihak Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Halwa Agama. Yang berhormat, Pihak Datuk Lala Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Dan yang berhormat, Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Bagi memberkati kepulangan jemaah haji negara, doa selamat dibacakan oleh Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Deni bin Haji Abdullah, penolong Mufti Ifta. Juga hadir Pangeran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama, dan Tuan Terutama Imad bin Abdul Aziz Al-Muhana, Duta Besar Istimewa Mutlak Arab Saudi ke negara ini. Penerbangan kedua jemaah haji negara Brunei Darussalam berlepas meninggalkan Jeddah menuju Bandar Seri Begawan lewat petang kemarin. Hadir dari lapangan terbang terbangsa King Abdul Aziz Awang Haji Farhan bin Pehen Orangkai Putra Maharaja Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Penerbangan ketiga jemaah haji negara dijadual tiba di tanah air pagi esok. Amat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah dan rahmat kurnianya jua, maka kami dapat menunaikan haji pada tahun ini 2023. Siapa yang melihat masa ini, insyaAllah keluarga bis kita ataupun orang sekeliling bis kita insyaAllah akan mengerjakan haji masa akan datang, insyaAllah. Alhamdulillah kerana dibagi peluang pada tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji sambil bertugas sebagai pegawai perubatan untuk menjaga kesihatan para jemaah. Amalan terbaik dalam inisiatif Dasar Iklim antara yang dibincangkan semasa seminar Dasar Pendekatan dan Pertukaran Perubahan Iklim. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Sejak pelancaran Dasar Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam BNCCP pada tahun 2020, negara telah berjaya mengurangkan pelepasan gas rumah hijau tahunan berbanding sasaran negara selama 2 tahun lalu. Ia sekaligus membina asas kukuh ke arah memenuhi komitmen sumbangan yang ditentukan negara sebagai sebahagian daripada Perjanjian Paris. Berucap pagi tadi pada pembukaan sesi seminar Dasar Pendekatan dan Pertukaran mengenai membina kapasiti serantau bagi pengadaptasian dan mitigasi perubahan iklim, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi bersama Majlis Kebangsaan Brunei mengenai perubahan iklim juga menyatakan negara akan menubuhkan Pusat ASEAN bagi Perubahan Iklim. Jelas Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, penyediaan seumpamanya membuka peluang untuk pertukaran pengetahuan, inisiatif pembinaan kapasiti dan penyelarasan dasar antara negara-negara ASEAN. The Centre will also provide immense potential in driving collaborative efforts and foster cooperation with dialogue partners of ASEAN and beyond. Of course, while we recognize the opportunities that will be created with the setting up of the ASEAN Centre for Climate Change, we must also at the same time address various critical success factors such as research capacity and competencies, funding mechanisms, stakeholders' engagements, among many others. Seminar menghimpunkan 100 perwakilan daripada kerajaan, sektor swasta dan ahli akademik untuk berkongsi idea, amalan terbaik, pendekatan inovatif bagi penyesuaian serta mitigasi perubahan iklim.
Dianjurkan oleh Kesatuan Eropah EU dan Sekretariat Perubahan Iklim Brunei, seminar memberi tumpuan kepada strategi untuk membina kapasiti serantau ke arah menangani perubahan iklim khususnya dalam penyelidikan, pemindahan teknologi dan pembangunan dasar. Seminar pendekatan dan pertukaran dasar membina kapasiti serantau untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim adalah untuk meneroka potensi peningkatan kerjasama antara Kesatuan Eropah EU dan negara anggota ASEAN dalam menubuhkan dan menyokong pusat ASEAN untuk perubahan iklim. Seminar selama sehari yang diadakan di sebuah hotel di ibu negara itu turut membincangkan pengukuhan inisiatif dan pembinaan kapasiti dan memudahkan usaha penyelidikan dan inovasi bersama, antaranya melalui program tindakan iklim Jerman EU ASEAN. Seminar pagi tadi membincangkan mengenai penyelidikan perubahan iklim dengan fokus kepada data yang merangkumi amalan terbaik dalam inisiatif dasar iklim dan strategi untuk memperkukuh rangkaian penyelidikan dan kerjasama. Perbincangan menampilkan para panel dari pelbagai organisasi termasuk Sekretariat Perubahan Iklim Brunei, Suruhanjaya Eropah, Universiti Teknologi Brunei UTB dan Institut Teknologi Asia. Sementara pada sebelah petang, seminar membincangkan mengenai membina kapasiti untuk tindakan iklim. Jurutera Ahmad Zai Madin bin Pehen Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi, Ketua Sekretariat Perubahan Iklim Brunei semasa penutupan seminar antara lain mengongsikan arahan laporan mandatori telah dilancarkan pada April tahun ini yang memerlukan semua kemudahan yang mengeluarkan atau mengalih keluar pelepasan gas rumah hijau termasuk yang berada dalam rangkaian aktiviti untuk melaporkan secara telus maklumat tersebut setiap suku tahun atau tahunan. Kumpulan Kerja Jawatankuasa Pandu Industri Tenaga Manusia bagi sektor hospitality dan pelancongan, iaitu sebuah jawatankuasa di bawah Manpower Planning and Employment Council MPEC, mencatat satu pencapaian hari ini dengan pelancaran rangka kerja kompetensi dan laluan kerjaya untuk hospitality dan sektor pelancongan. Ia berfungsi sebagai panduan komprehensif dan terperinci mengenai 9 peranan pekerjaan dalam sektor hospitality dan pelancongan yang menggariskan kemahiran dan kecekapan khusus untuk setiap peranan serta laluan kerjaya yang berpotensi dan peluang bagi pembangunan profesional. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi MPEC. Dalam ucapan, Dayang Hajah Tutiyati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan antara lain menyatakan rangka kerja kompetensi dan laluan kerjaya membuka peluang kepada pekerja bagi reskilling dan upskilling untuk memenuhi permintaan pasaran agar kekal relevan. Juga diselajurkan penyampaian sijil kepada 15 pelajar Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dan Kolej Perdagangan Laksmana dalam pelbagai sektor hospitality dan pelancongan. 24 pemandu pelancong juga menerima sijil tamat kursus bahasa di Universiti Brunei Darussalam. Turut hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. $217 pegawai dan kakitangan Kementerian Pendidikan yang bersara pada tahun 2022 diraikan petang tadi pada majlis penyampaian sijil dan cenderamata. Majlis diadakan di salah sebuah hotel di Gadong. Penyampaian disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dayang Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Para penerima terdiri daripada 61 pegawai dan kakitangan dari jabatan-jabatan, 156 tenaga pengajar dan kakitangan yang bertugas di sekolah-sekolah rendah, menengah dan maktab-maktab serta institusi pengajian tinggi.
Satu kegiatan pengedaran dadah yang melibatkan sindiket keluarga rangkaian dadah berjaya ditumpaskan. Bahan beritanya selepas ini. Biro Kawalan Narkotik telah menjalankan operasi loyal pada minggu pertama bulan Julai dengan menumpukan kepada sindiket keluarga rangkaian dadah yang menjalankan aktiviti pengedaran dadah di Kampung Setia A dan penduduk setempat yang disyaki terlibat dalam menjalankan kegiatan penyalahgunaan dan pengedaran dadah. Serbuan telah diadakan ke atas beberapa buah rumah yang dikenal pasti digunakan untuk menjalankan aktiviti pengedaran dadah di kampung tersebut. Setakat ini, operasi loyal telah menahan 12 orang warga tempatan iaitu 10 lelaki dan 2 perempuan dalam lingkungan umur 30 hingga 51 tahun kerana terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dan pengedaran dadah. Sehingga kini, operasi loyal telah merampas sebanyak 32.31 gram syabu dan wang tunai berjumlah RM14,732 dan $7 Amerika dipercayai hasil daripada kegiatan pengedaran dadah. Turut dirampas beberapa bentuk barang kemas dipercayai hasil kegiatan pengedaran dadah. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 atas kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar dan jika sabit kesalahan boleh membawa hukuman minima 5 tahun penjara dan 5 sebatan dan hukuman maksima 20 tahun penjara dan 15 sebatan. Dua buah keluarga yang ditahan semasa operasi ini didapati tidak mempunyai sebarang pekerjaan tetapi mempunyai gaya hidup yang dinilai berkemampuan. Siasatan lanjut telah mendapati bahawa keluarga ini telah menjalankan aktiviti yang mempunyai unsur-unsur pembersihan wang haram bagi membersihkan semula hasil daripada kegiatan aktiviti pengedaran dadah. Mereka akan disiasat di bawah Seksyen 3 Perintah Mendapatkan Kembali Aset Jenayah 2012 iaitu kesalahan pembersihan wang haram. Biro Kawalan Narkotik ingin memberikan amaran kepada pengedar-pengedar dadah yang bergiat aktif mengedar dadah terkawal bahawa mereka tidak akan terlepas daripada jangkauan penguatkuasaan undang-undang yang akan dilaksanakan oleh Biro Kawalan Narkotik. Pengedar-pengedar dadah adalah musuh negara yang perlu dihapuskan kerana kegiatan mereka membawa kesan negatif kepada keharmonian kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat serta mengancam keselamatan negara. Seorang lelaki penduduk tetap didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Belait atas 2 pertuduhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Wong Yang Ying berumur 33 tahun ditangkap oleh bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Kastam dan Eksais Diraja Cawangan Belait di sebuah rumah di kawasan perancangan perumahan negara Kampung Pandan Kuala Belait. Tertuduh mengaku bersalah dan dijatuhkan hukuman denda RM217,000 atau 22 bulan penjara bagi tuduhan pertama iaitu memiliki 268 kartun dan 54 paket rokok pelbagai jenis. Manakala bagi tuduhan kedua, denda RM30,000 atau 14 bulan penjara kerana memiliki 96 kartun dan 96 tin minuman keras pelbagai jenis dengan jumlah keseluruhan denda RM247,000 atau 36 bulan penjara jika gagal membayar denda. Semua barang terlibat dirampas untuk diserahkan ke kerajaan bagi tujuan dimusnahkan. Untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan koridor ekonomi Brunei Guangzhou BGEC yang dinaik taraf, Syarikat Pelabuhan Muara Sdn Bhd MPC dan Majlis Perniagaan Bimiaga BEBC Brunei pagi tadi menandatangani Memorandum Persefahaman MOU di Ibu Pejabat MPC Muara.
menandatangani bagi pihak BEBC Brunei Pengiran Dr. Haji Haris bin Pengiran Haji Duraman, pengerusi BEBC Brunei, manakala MPC diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya Zeng Shaili. Terdahulu, Awang Fazilah Yasin, Ketua Pegawai Operasi MPC dalam ucapan alu-aluannya menekankan kepentingan perdagangan rentas sempadan yang mampan dan berdaya saing dalam sub serantau dan seterusnya. Sementara Awang Haji Alimin bin Haji Jaafar, pengarah BEBC Brunei menekankan melalui usaha kerjasama sebagai negara boleh membentuk persekitaran menguntungkan yang secara aktif menggalakkan dan memudahkan perdagangan, pelancongan dan pelaburan, memupuk pertumbuhan serta kemakmuran mampan. Sebuah keluarga berbangsa Iban memilih agama Islam sebagai pegangan hidup baharu. Majlis Pengislaman berlangsung di Rancangan Perumahan Negara Panaga, daerah Belaid. Malina, anak Segai, 69 tahun, memilih nama Islamnya sebagai Muhammad Adnan bin Segai, manakala isteri dan cucu pasangan tersebut memilih nama Islam masing-masing. Hadir Awang Ruslan bin Haji Sulaiman, pemangku penolong pengarah Pusat Dakwah Islamia. Mengikut statistik, Unit Pengislaman Pejabat Unit Dakwah Belaid mencatatkan seramai 42 orang telah memeluk agama Islam sejak awal tahun ini. Kerjaya sebagai anggota bomba dan penyelamat memerlukan ketangkasan dalam menghadapi sebarang situasi kecemasan selain menjaga keselamatan awam dan harta benda jika berlaku kebakaran. Pagi tadi, para pelajar Sekolah Rendah Bendahara Lama Mukim Tamoy berpeluang mengetahui secara dekat tugas dan tanggungjawab pasukan bomba dan penyelamat dalam acara Hari Kerja Sempena Program Bulan Bahasa Inggeris yang diadakan di sekolah tersebut. Taklimat mengenai tugas dan peranan ahli bomba dan penyelamat antara yang disampaikan semasa program. Juga diadakan penyampaian sijil penghargaan kepada beberapa tenaga pengajar dan warga sekolah bagi mengenang jasa mereka mengendali kecemasan semasa kejadian kebakaran yang pernah menimpa sekolah berkenaan. Sepanjang program, para pelajar juga berpeluang menggunakan alat-alat memadam kebakaran. I'm so happy to see the firemen and to do all the activities today. Today I enjoy the activities. Thank you teachers and firefighters. I am proud of the firefighters of coming to the school. And I love all the activities. Thank you teachers. It was so fun and exciting. They gave me informations and I can learn from them and I can be like them when I grow up. I am happy to see the firefighter and I enjoy the activity. Thank you teachers and firefighters. Ke arah mendukung matlamat wawasan Brunei 2035 untuk melahirkan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya, Sekolah Arab Belaid pagi tadi mengungkayahkan program Taj An-Najah. 10 pelajar tahun 8 dari 5 buah sekolah Arab seluruh negara mengambil bahagian dalam program kali kedua ini. Antara pengisian program, kuis bagi menguji kepantasan, kecerdasan dan kemahiran berfikir menerusi konsep penyelesaian permainan dengan cepat dan betul. Maksud Taj ini ia adalah mahkota, okay? Dan An-Najah ia bermaksud kejayaan. Okay, Taj ini ia aksesori yang dipakai di kepala lah. Ia bersesuaian dengan objektif aktiviti ini yang ia memerlukan kepantasan berfikir. Ia memerlukan kepantasan fizikal lah. 67 pendarah berjadi kumpul semasa kempen derma darah anjuran Jabatan Perkhidmatan Awam. Kempen diadakan dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha. Melalui kempen ini diharapkan warga perkhidmatan awam akan mengamalkan menderma darah sebagai satu tabiat kesihatan sepanjang hayat. Kempen merupakan sebahagian inisiatif jabatan tersebut untuk membantu hospital menambah lagi stok darah bagi mereka yang memerlukan.
Kejohanan bola keranjang Piala UC1000 sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77. Pasukan HL Jaya tidak berdepan tugas sukar apabila melakar kemenangan mudah ke atas pasukan SGTB. Perlawanan berlangsung semalam di gelanggang bola keranjang BBA Batu Bersurat Gadong. HL Jaya berjersi putih menguasai dua suku terawal permainan. Pada suku kedua, SGTB cuba memberikan tentangan namun HL Jaya terus mempamerkan aksi cukup baik sehingga suku keempat perlawanan. Keputusan akhir, HL Jaya 93, SGTB 69. Dalam satu lagi perlawanan, GS Spectra berjersi putih terus beraksi cemerlang apabila menudukkan Tojima Kulap Warrior. Perlawanan berkesudahan GS Spectra 100, Tojima Kulap Warrior 83.